A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakan. Dan jangan lupa seperti biasa kita selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar? Kami di Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, sebelum saya meneruskan episod saya hari ini dengan topik-topik yang menarik, saya rasa saya ingin kongsikan dulu topik-topik apa yang saya akan kongsikan pada episod kali ini. Iaitu tajuk utama saya yang pertama, kisah bisnes. Kali ini saya nak kongsikan story kisah inspirasi. Kali ini berkenaan dengan kita belajar bisnes, cara belajar bisnes dengan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Okey, baik. Yang kedua, saya akan kongsikan berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama dengan AR Tamar. Dan juga yang ketiga ialah kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni, yang mana banyak mendatangkan kebaikan untuk tubuh badan kita, kurma ni.
dan juga kajian-kajian yang dilakukan sama ada dalam negara ataupun di luar negara, ya. Dan juga topik saya yang terakhir seperti biasa, peringatan untuk kita bersama-sama, peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana berkenaan dengan COVID-19 ni. Apa lagi peringatan ataupun SOP-SOP yang dicadangkan, yang kita kena patuh daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik. Tuan-tuan dan sekalian, sebelum saya teruskan perkongsian saya ni, kalau boleh jangan lupa bantu kami dengan like ataupun sharekan video ni, invite kawan-kawan tu datang, join like page kami AI Taman ni. Kita bersama-sama kata orang menimba ilmu, ataupun kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala atas perkongsian tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jangan lupa, jika tuan-tuan perempuan bantu kami dengan share ni, mudah-mudahan pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat juga, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu kepada tuan-tuan perempuan yang belum mengenali saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sendirian Berhad. Dan salah satu produk pemasaran kami yang ingin kami pasarkan, iaitu inilah dia, produk kesihatan pati ajwa ataupun produk kesihatan pati kurma ajwa. Ini ajwa asalnya. Ini pati ini packaging dia. Kat sini lengkap macam-macam apa kita panggil ilmu ataupun pengetahuan cara guna dan seumpamanya lah. Dan juga ada produk ni pun ada kelulusan universiti dan juga daripada GMP, proporsional kilang, sedia perkilangan tu. Okey, baik. Di dalam ni ialah botolnya, botol kurma ajwa ataupun pati kurma ajwa. Dan juga ini bentuknya lah kurma tu, pekat, tak ada apa-apa bahan campuran yang kita nak gunalah untuk kesihatan diri kita. Dan kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana, sama ada tak kira peringkat umur lah, sama ada daripada bayi ke ataupun daripada hinggalah kepada warga emas, di dalam menjaga kesihatan, di dalam memperbaiki kesihatan, dan juga yang mana yang sesiapa yang ingin kekal sihat, insya-Allah, agar kita dapat menambahkan lagi amal ibadat kita, agar kita dapat beraktiviti bersama ahli keluarga, dan juga agar kita dapat membantu orang-orang lain di luar sana dengan menggunakan produk ini, insya-Allah. Dan juga secara tak langsung nanti akan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan juga rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan perempuan di luar sana ialah dengan melalui produk ini, produk pati ajwa tadi lah, produk kesihatan. Dan apa tindakan yang tuan-tuan perempuan lakukan sekiranya tuan-tuan perempuan ingin tahu dan berminat nak tahu, jangan lupa PM kami, DM kami ada sediakan link di bawah ni. InsyaAllah kami akan kongsikan info berkenaan produk ni secara percuma. Dan juga andai katalah tuan-tuan juga kenal sesiapa di luar sana dan ingin dibantu berkenaan dengan kesihatan mereka, jangan lupa kongsikan link di bawah, kita akan bantu, insyaAllah. Dan di samping tu kepada tuan perempuan yang membeli produk ni, kita ada offer, kita ada bagi promosi, kita promosi pengenalan untuk produk ni. Dan juga di samping tu postage tu percuma, antaranya dah postage percuma, dapat diskaun harga. Dan juga kita akan bagi e-book percuma. E-book yang ini kita akan bagi percuma ialah buku doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis. Ini doa-doa mustajab yang saya rasa kita patut amalkan. Okey, baik. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang kami. Okey, tanpa berlengah masa, saya teruskan kepada perkongsian kami ataupun saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan belajar bisnes dari Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, bila bercakap tentang Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari ni, siapa di kalangan kita yang kenal, siapa yang tak kenal? Boleh katakan rata-rata rakyat Malaysia lah kenal siapa dia tokoh korporat ni, ataupun siapakah tokoh bilion air ni lah, iaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, yang mana yang kita tahu dia adalah
tokoh korporat yang ataupun businessman yang terkaya lah, antara yang terkaya di Malaysia ni. Dan juga yang saya nak kongsikan sikit lah latar belakang beliau. Dan yang penting sebenarnya kat sini, yang kenapa saya kongsikan kisah inspirasi ni, sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum ni saya ada juga kongsikan juga kisah-kisah inspirasi daripada tokoh-tokoh usahawan daripada luar negara. Kalau tuan-tuan dan puan perasan dalam video yang saya muat turun, saya uploadkan di dalam ataupun dalam FB Live saya yang sebelum ni, di dalam AR Tamar ni, saya dikongsikan beberapa usahawan multi billionaire lah, ataupun yang usahawan luar negara yang berjaya. Antaranya macam Jeff Bezos. Jeff Bezos ni ialah founder kepada Amazon.com. Kemudian saya dikongsikan Bill Gates. Bill Gates pun siapa tak tahu Bill Gates, Microsoft Microsoft Windows tu. Dan juga saya dikongsikan juga Richard Branson. Ini usahawan daripada macam AirAsia jugalah. Ini Virginia Air ni. Perkongsian saya berkenaan dengan, bukan kata lifestyle diorang, saya kongsikan apa yang mentaliti yang dia ada, apa attitude ataupun sikap dia yang ada, yang membawa dia kepada berjaya dalam menguruskan bisnes tu. Jadi begitu juga dengan perkongsian saya hari ini berkenaan dengan kisah inspirasi Tan Sri Syed Mokhtar Al-Buhari ini, ialah kita nak ambil sikap dia yang betul, ataupun tindakan dia yang betul yang dibuat, yang mendapat result daripada perniagaan tu. Maknanya apa yang dia ada tu dia buat betul, dapat result, itu yang kita nak ikut. Macam kita panggil shortcut lah, shortcut. Jadi kita nak ambil yang baik untuk kita jadikan sebagai titik perubahan kita, untuk ubah sikap kita kepada benda yang lebih baik. Itu yang saya masukkan, saya nak kongsikan kisah-kisah inspirasi ni. Dan juga insya-Allah akan datang pun saya ada bercadang, saya ada merancang untuk kongsikan lagi beberapa lah, ataupun mungkin seberapa banyak yang boleh, insya-Allah, kisah-kisah inspirasi daripada usahawan-usahawan dalam negara ataupun luar negara yang berjaya, supaya kita belajar daripada cara beliau menguruskan perniagaan tu, atau cara dia orang buat marketing ke, attitude dia orang ke, akhlak dia orang yang betul, yang mana kita boleh guna pakai selagi tak menyalah dari segi hukum hakam Islam. Okey, baik. Kita sekarang kita sambung balik berkenaan dengan Tan Sri Syed Mokhtar ini. Jadi saya cakap berkenaan dengan dia antara orang yang terkaya di Malaysia. Jadi untuk maklumat kita semua, dan saya rasa tuan-tuan puan pun tahu siapa dia, dan juga beliau ni dilahirkan di Alustar, Kedah. Dia orang Kedah. Dan juga pada tahun 1951, yang mana dia dalam keluarga yang sederhana, dan juga dan mereka ni berasal daripada Hadramaut. Hadramaut ni di Yaman sana dah. Ni kalau ikut sejarah lah, kita tahu apa yang mereka di sana ni kebanyakannya dulu datang ke semenanjung Malaysia ataupun ke tanah Melayu ni ialah dengan berdagang, dan sambil dia orang berdagang, dia orang pun mengembangkan agama Islam. Ada yang pergi ke Johor, ada yang pergi ke Melaka, ada yang pergi ke ke Kedah sana. Jadi itulah sebab sejarah yang saya tahulah berkenaan dengan macam mana dia orang boleh datang ke sini. Jadi dan juga bila bercakap pasal tentang Tan Sri ni, Tan Sri ni dia, kalau kita nak tahu, dia walaupun dia tidak ada pendidikan tinggi macam orang yang lain, dia hanya tamat dalam tingkatan 5 saja setiap saya, tapi dia tidak dapat menyambung ataupun tidak pernah menyambung pengajian dia ke universiti lain. Dan juga apapun dia dapat capai kejayaan yang kata orang sukar dicapai oleh orang yang kata orang lain, sama ada yang berpendidikan ataupun yang kurang berpendidikan. Dan juga boleh dikatakan walaupun dia tak ada pendidikan formal tu, tapi tidak bermakna dia kurang dengan ilmu pengetahuan. Itu penting. Dia macam ni, kadang-kadang kita ada tanggapan, kadang-kadang orang yang bijak ni dia bijak segala-galanya. Kalau orang yang tak kurang bijak tu, dia tak bijak segala-galanya. Sebenarnya kita kena buang
cara kita berfikir tu. Sebenarnya cara yang betulnya, ni pada pandangan saya ialah, kalau orang tu bijak, dia bukan bijak semua. Dia ada bijak-bijak dia. Juga begitu juga dengan kalau orang yang bodoh tu, ataupun yang kurang bernasib baik, ataupun yang kurang kurang pandai tu, dia bukannya tak pandai segala-gala bidang. Dia ada kelebihan dia yang Allah bagi. Macam contoh, kita balik pada asal lah. Kita balik pada asal. Dalam Al-Quran Allah ada kata, setiap hamba dia ni ada kelebihan dia dan ada kekurangan. Begitu juga bila cakap pasal apa ni kata orang, ke, ke apa, otak ni bukan semua apa tu namanya. Ada orang dia pandai satu bidang. Ada orang dia tak pandai tapi dia pandai bidang lain. Jadi Allah balancekan setiap manusia tu. Apa-apa pun dia ada prinsip dia yang Allah kata, majadah wajadah. Siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kalau dia nak bijak, dia kena berusaha menjadi bijak. Kalau dia nak bodoh, dia tak payah berusaha jadi bodoh. Dia akan terlalu. Macam itulah pendek ceritanya lah. Ini perkongsian daripada saya. Jadi berbalik pada Tan Sri tadi, itulah dia. Walaupun dia tidak ada kelebihan untuk meneruskan pembelajaran ataupun pendidikan formal dia, tapi dia mempunyai pengalaman yang saya kira cukup luas di dalam bidang ilmu pembelajaran, ilmu berniaga secara ground ni, secara direct ni. Okey. Dan juga kalau ikutkan pada sejarahnya, beliau ni dapat ilmu berniaga ni pun dia adalah daripada hasil dia, pengalaman dia yang ada sifat yang ini berniaga tu daripada kecil lagi, daripada sekolah lagi ataupun daripada bangku sekolah lagi. Dan juga difahamkan ketika beliau masih belajar lagi pun, dia ada macam-macam aktiviti yang dibuatkan, yang mana aktiviti ini membawa kepada perniagaan. Jadi beliau ada menanam sayur dan jual dekat pasar, dan juga dia pun ada merekodkan transaksi jual beli bisnes-bisnes dia, dan juga masa tu ketika tu dia membantu bapanya. Jadi apa yang kita belajar daripada apa yang saya cakap tadi, pertama ialah dia sifat ingin berusaha. Itu satu yang kita kena ada tanam lah. Kita kena ada sentiasa berusaha, sentiasa upgradekan diri kita untuk berusaha, dan kita mentaliti kita sentiasa untuk tambah ilmu. Itu satu. Yang kedua adalah kita ada orang guide. Maknanya macam bapak dia dia Tan Sri membantu bapak dia menjaga. Jadi bapak dia memang dah lalui kata orang hutan tebal tu. Jadi setiap hari ikut belakang ayah dia hanyalah sikit-sikit je, semak-semak luka je. Jadi ini rintangan jadi kurang lah. Pasal apa? Hasil bimbingan daripada bapak ni tadi. Itu yang kita kena ambil tahu. Kita berniaga ni kena ada dibimbing oleh kita punya mentor ke, ataupun cikgu ke, atau coach ke, yang sebelum ni track record ni ada membimbing orang lain niaga dan berjaya. Jadi kita kena ada mindset begitu. Jalan shortcut lah macam tu. Okay, baik. Berbalik pada Tan Sri Syed Mokhtar tadi, seperti mana saya cakap tadi, dia merupakan orang yang antara yang terkaya lah di Malaysia, dan juga menurut satu majalah Forbes, Forbes, atau majalah berkenaan dengan lifestyle orang kaya ni, dia kata Tan Sri ni berada pada kedudukan ke-13 dalam senarai orang yang terkaya di Malaysia pada tahun 2020 tak salah saya, pada tahun lepas, dengan dia punya nilai harta bersih dia lah lebih kurang 1.2 bilion kalau tak silap, yang mana kalau kita convert dalam ringgit Malaysia lebih kurang dalam 5 ke 6 juta lebih kurang lah, ikut kadar tukaran wang asing kita lah. Dan juga kita tahu di samping tu juga dipendekkan cerita berkenaan Tan Sri Mokhtar ni, pertama dia mempunyai sifat keyakinan dia yang tinggi. Sifat dia tu keyakinan yang tinggi dalam menguruskan bisnes ni. Dia very confidence, dia kata orang, dia tahu apa yang dia buat. Dan juga dia ada sifat-sifat berani lah, berani bertempat. Maknanya kita berani ambil risiko, yang mana kita tahu end up objektif dia kita akan dapat lah benda tu. Jangan kita orang berani tak bertempat ni. Macam tu juga. Okay, baik. Dan juga contohnya macam pada tahun 1980-an, pada 1980-an ada satu projek mega yang diambil alih oleh Tan Sri ni, dan mengalami masa tu berlakunya
kata orang krisis ekonomi dalam negara dan juga luar negara, global ni. Jadi mengakibatkan kerugian yang amat besar lah pada masa tu akibat projek Mega. Tapi kegagalan dia tu, akibat projek Mega tu tak mematahkan semangat Tan Sri ni untuk bangkit kembali, stand up kembali dan berusaha untuk menghadapinya dan juga berusaha untuk menaikkan balik perniagaan tu, macam tu. Jadi maknanya never give up. Kita boleh give up tapi jangan lama sangat give up. Kita kena kata bangkit balik. Kata orang jatuh sekali bangkit 10 kali, macam tu. Okey, baik. Saya ada ambil satu lebih kata-kata Tan Sri Syed Mokhtar ni. Dia ada kata, kecap saya, dia kata saya telah melalui pahit maut dan merasai segala-galanya untuk sampai ke tahap sekarang, kata dia, dan tidak ada jalan yang singkat. Saya belajar tentang perniagaan dari kecil dan juga saya juga biasa ditipu. Jadi maknanya apa yang kita nak ambil kat sini ialah kita akan lalui macam-macam ujian dalam berniaga ni. Yang penting kita kena stay fokus, kita kena sentiasa berimpian tinggi, kita kena sentiasa bermatlamat tinggi, dan juga kita kena kata orang konsisten lah, persistent lah, banyak lah itu yang kita boleh belajar daripada Tan Sri tadi. Okey, baik. Dan juga lagi satu, apa yang kita nampak sebarang kegagalan yang dilalui ataupun kerugian yang dialami oleh Tan Sri ni membuatkan beliau jadi lebih lagi yakin dan juga lebih lagi berani dalam menguruskan aktiviti bisnes dia, dan lebih lagi berhati-hati di masa depan. Jadi maknanya pengalaman tu membantu kita untuk lebih berhati-hati dan juga kita lebih lagi fokus. Jadi itulah dia proses-proses yang kita belajar bila kita berbisnes ni. Dan juga macam Tan Sri ni, dia pengalaman ni kalau kita tengok, kalau kita ada baca dari buku dia ada pengalaman ni antara peternakan. Dia menternak lembu yang mana yang ini diusahakan sendiri oleh ahli keluarganya. Di samping tu dia juga ada juga membuka kedai runcit yang mana di situ ilmu peruncitan tu pelbagai jenis cabang bisnes macam pakaian, beras, gula, pengangkutan, logistik dan banyak lagi. Di situ dicabangkan, dia expandkan lagi bisnes dia tu hasil daripada pengalaman dia yang lalu. Dan juga sementara tu juga di kalangan dia sibuk dalam bisnes ni, apa yang kita nampak dalam kita sibuk bisnes, Tan Sri ni sendiri dia seorang yang dermawan, seorang yang suka menolong orang lain melalui Yayasan Al-Bukhari ataupun Al-Bukhari Foundation, yang mana yayasan ni ditubuhkan adalah pada mulanya ialah untuk membantu membina muzium kesenian Islam. Siapa yang pernah pergi muzium ni? Kalau nak tahu, muzium ni dia terletak kita berdepan dengan pintu masuk masjid negara ataupun di satu jalan dengan TV Al-Hijrah lah, ataupun Jawi sana. Okey, dia atas bukit sikit. Ini muzium kesenian Islam. Dan juga kalau nak tahu, muzium tu nilai dia lebih kurang dalam 70 juta ringgit kata saya. Dan juga di samping tu juga melalui yayasan ni juga beliau banyak juga membina masjid-masjid dan juga pertubuhan-pertubuhan kebajikan, sama ada di negeri Perak, Kedah dan banyak-banyak negeri lain juga. Jadi sifat dermawan yang kita pun kena fikir, yang kita pun perlu ada kalau kita nak berniaga ni. Kita bantu orang lain, kita insya-Allah Allah bantu kita lah. Okay, baik. Dan juga malah yang difahamkan yayasan ni dia membiayai kelas bahasa Inggeris, sains dan matematik kepada lebih dalam 20,000 pelajar yang kurang berkemampuan setiap tahun tak silap, dan juga menaja beasiswa kepada ratusan pelajar pada belajar dari lebih 40 negara tak silap. Itulah kehebatan bila kita berniaga ni, dan kita gunakan juga hasil keuntungan niaga tu kita berderma. Jadi Allah pulangkan balik dengan Allah besarkan lagi rezeki bisnes tu. Macam itulah dia punya cycle tu. Jadi pada pandangan Tan Sri ialah bila kita berniaga ni, kata dia, bila kita ada duit tak kekal, kata dia.
Antaranya dia cakap duit tak kekal, tapi apa yang kekal ialah perkara baik yang kita lakukan. Maknanya ialah amal jariah tu. Dan juga apa ni, bukan duit akan melindungi saya kata dia, tapi amal yang saya akan lakukan sekarang. Maknanya kita berniaga ni, kita kena ingat kita bukan hanya kerana nak kejar dunia semata-mata, kita juga kena fikirkan kehidupan kita selepas mati. Jadi kita kena standby dua-dua lah. Maknanya bila kita mati nanti, bisnes kita berjalan, bisnes kita walaupun menjadi legasi, tapi pahala kita mengalir saja kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan, beberapa pengajaran ataupun beberapa ilmu ataupun sifat yang harus kita tanam, yang harus kita ikuti, yang harus kita ubah supaya kita bermentaliti yang betul bila kita nak menjalankan bisnes ni. Daripada hasil perkongsian saya berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu belajar bisnes daripada Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu di situ, dan juga mudah-mudahan kita dapat bertindak lah. Kalau dapat ilmu tak bertindak pun tak guna. Dan juga pesan saya, anda kata tuan-tuan perempuan ada apa-apa nak kongsi berkenaan dengan cerita Tan Sri ni ke, ataupun cerita usahawan lain, jangan lupa kongsikan di bawah. Moga-moga kita dapat baca dan juga kita sama-sama lah berkongsi ilmu, sama-sama kita belajar, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, tamat sudah perkongsian saya yang pertama berkenaan dengan tajuk bisnes, ataupun yang kali ini saya kongsikan berkenaan dengan kisah inspirasi. Sebenarnya saya cakap tadi, saya akan kongsikan lagi lah, saya akan kongsikan lagi banyak cerita-cerita inspirasi yang kita kena belajar. Oh ya, saya terlupa, inspirasi yang lain saya lagi kongsikan tentang Abdul Rahman bin Auf, macam mana attitude Abdul Rahman bin Auf bila berniaga. Okay, jadi kalau tuan-tuan perempuan terlepas video-video tu, boleh tengok di kita panggil di video yang saya dah upload dalam FB AR Tamal tu. Dan juga berbalik bercerita ni tadi, jangan lupa insya-Allah saya akan kongsikan kisah-kisah menarik akan datang daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya, mudah-mudahan sama ada dalam negara ataupun luar negara, sama ada yang Islam ataupun not yet Islam. Jadi kita akan belajar sama-sama, kita ambil yang baik lah untuk kita jadikan pedoman hidup kita. Okay, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya yang pertama. Yang kedua ialah saya nak kongsikan topik saya kedua berkenaan dengan apakah peluang perniagaan yang kami nak tawarkan kepada tuan-tuan perempuan luar sana. Okay, baik. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan di luar sana, kami AR Tamal sedang membuka tawaran kepada sesiapa saja di luar sana yang berminat untuk keluarga tu ataupun ekonomi diri tu, yang mana dropship ni kami tak kisah sesiapa lah sebenarnya, kami nak offer tawaran sama ada suri rumah ke, ataupun student ke, ataupun yang masih mencari pekerjaan tetap, ataupun yang ingin mencari duit lebih, ataupun secara kerajaan atau swasta, ataupun macam ni lah, ataupun sesiapa yang rasa bila cukup bulan tu duit sentiasa tak cukup je, tak cukup bila masuk hujung bulan ataupun awal bulan, banyak benda nak bayar, sampai simpanan emergency pun tak banyak ataupun tak ada, sentiasa risau. Orang bila setengah orang bila dapat gaji happy kan, ni kita macam risau je kan. Itulah. Dan juga ataupun macam siapa yang rasa macam nak berniaga tapi tak pandai nak berniaga, jadi kita akan bantulah, kita akan support. Maknanya kami akan bantu, kita akan bagi training, kita tak akan tinggalkan macam tu je, terkata-katin tu seorang kat luar sana, tak, kita akan bantu, kita akan training lah. Dan juga kepada yang bisnes-bisnes yang kita terdengar baru-baru ni, yang gulung tikar, SME yang gulung tikar, ataupun micro SME yang gulung tikar ni, yang kita punya kategori-kategori macam tu, kita nak bantu. Mudah-mudahan kita dapat
berkongsi ilmu berniaga dan kemudahan kita dapat sama-sama bina pendapatan. Yang mana nak bangkit balik berniaga, insyaAllah kami akan offerkanlah peluang ni. Dan juga apa ni, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, pengambilan untuk batch ni dia ada had dia, dia ada cukup aja kita punya kuota tu kita akan tutup lah. Kita dan juga kita akan buat training untuk batch ni. Dan juga pendek ceritanya, siapa cepat dia dapat. Okay, baik. Saya ceritakan sikit apa syarat-syarat dia ya. Pendaftaran untuk dropship kami ni percuma. Kita tak minta sebarang bayaran, walaupun kita dengar company lain ada buat bayaran pendaftaran sebanyak RM10, RM15, RM25, itu terpulang. Itu mereka punya style. Kita punya style kita nak bantu dengan kita bagi pendaftaran percuma. Lepas tu pendek cerita, tak ada perlukan sebarang modal, tak perlukan sebarang modal. Dan juga bila cakap pasal tak perlu sebarang modal ni, tak ada modal langsung, zero modal, maknanya confirm lah, confirm tak akan rugi sampai bila-bila. Maknanya tuan-tuan perempuan tak akan rugilah, maknanya tak ada keluar duit langsung untuk proses ni. Dan juga di samping tu tak perlu simpan stok, tak perlu beli certain stok simpan kat rumah, kat bilik ataupun kat store ataupun kat office ke, tak perlu. Stok tak perlu simpan. Dan juga tak perlu post barang, tak perlu nak bubble wrap ke, nak panggil ninja van, dalam move ke apa datang rumah nak buat delivery, tak, itu semua tak perlu. Kita akan buat sendiri, kami akan buat. Yang penting tuan-tuan perempuan perlu fokus dan committed untuk buat sale. Itu pun kita bantu juga. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan perempuan, produk yang kita nak offer untuk dropship kami ni lah, produk dropship ni, yang mana produk ni insyaAllah mudah terjual dan juga akan ada repeat order yang tinggi produk ni. Dan di samping tu untuk jadi dropship kami tak perlu kontrak, tak ada kontrak langsung, tak ada kontrak, tak ada bank awak nak sign. Dan juga pendek cerita boleh buat secara santai je. Tak ada kata orang target sale tu, tak ada, belum ada lagi. Jadi kalau dropship kau tak ada target sale ni, kena ingat kalau tak berusaha tak adalah hasilnya. Manjada wajada, siapa tak berusaha, siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Jadi kita kenalah usaha walaupun santai. Dan juga di samping tu bahan pemasaran kami sediakan. Bahan pemasaran yang macam mana? Macam kita akan bagi image-image orang yang membeli produk kita, testimoni orang yang dah guna pakai, orang yang berpuas hati, kemudian video-video pemasaran kita akan kongsikan lah. Yang mana benda-benda ni tuan-tuan puan boleh, ataupun dropship kami boleh gunakan untuk kempen pemasaran atau marketing diorang lah di social media masing-masing. Dan juga bukan itu je bukan setakat itu je, group support pun kami akan bantu. Group support ni macam contoh FB group, WhatsApp group, Telegram group, yang mana group-group ni khas untuk dropship kami saja. Kita akan invite dropship ni ke dalam group ni, yang mana dalam tu ada macam-macam aktiviti, ada macam-macam info yang terbaru, yang dengan marketing ke, pemasaran ke, teknik ke, tips ke, kita akan kongsikan dalam tu lah. Jadi tuan-tuan boleh dapat ilmu kat situ, boleh cedok kat situ dan boleh guna pakai dalam aktiviti pemasaran di social media tuan-tuan perempuan di luar sana, insyaAllah. Dan juga di samping tu kami bagi coaching. Coaching ni bukan one to one coaching, dia coaching dalam bentuk Zoom, yang mana kita akan buat secara bergroup, yang mana dalam tu plan ni kita orang nak buat hari Sabtu lah, untuk pagi, dan juga tak lama, yang mana kita akan bagi perkongsian tips ke ataupun sharing kepada mereka yang dah berjaya buat sale, apa yang dia buat betul, jadi kita boleh belajar ataupun cedok ilmu kat situ. Macam itulah konsep coaching tu. Dan terakhir sekali ialah reward kami akan offer, ataupun kita panggil bonus. Bonus target jualan ni kita akan offer kepada mana-mana lah dropship kami yang berjaya capai sale dia dalam bulanan tu, secara bulanan ataupun 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau setahun, kita akan offer, kita akan bagi. Dan jika tuan-tuan puan berjaya capai target tu, maknanya pendapatan sebagai dropship kami ada dua. Satu, commission yang didapat daripada hasil jualan produk tu setiap satu, dan juga yang lainnya, yang kedua ialah target dia bonus yang dapat dalam bentuk jualan. Okay, baik. Apapun semua ni yang dikongsikan ni tak akan menjadi sekiranya dropship yang kami lantik tak ada komitmen, tak ada disiplin, tak rajin. Pendek cerita. Jadi kita tak boleh buat apalah. Kalau malas kita tak boleh buat apa.
Sendiri kena bangun, sendirilah kena kita orang betulkan mentaliti tu, attitude tu. Okay, baik. Itu saja. Andai kata tuan-tuan puan berminat ataupun tuan-tuan puan kenal sesiapa yang nak dibantu, saudara mara ke, adik-beradik ke, uh, jiran tetangga ke, komuniti ke, sesiapa saja di luar sana yang ingin dibantu tuan-tuan kenal, jangan lupa sharekan link di bawah, sertakan nama, email dan handphone, nombor handphone. InsyaAllah kita akan kongsikan info dia berkenaan dengan macam mana endorse kami ni, macam mana daftar, link apa nak guna, semua nanti kita akan beritahu. Okey, baik tuan-tuan, macam boleh ke boleh, InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita, semoga kita dapat sesuatu. Baik, saya teruskan perkongsian saya yang ketiga, iaitu berkenaan dengan masih lagi berkenaan dengan tajuk kajian saintifik kurma ni untuk pengetahuan apa ni kita bersama-sama. Yang mana saya akan kongsikan hari ini berkenaan dengan kolesterol. Saya akan fokuskan kepada apa ni kolesterol dan juga apa ni uh, untuk mama ataupun perempuan. Kolesterol ni dia adalah lemak. Yang mana fokusnya saya ni tuan-tuan akan jumpa dalam saya punya FB group eksklusif ataupun FB group apa kita panggil, FB group yang kita invite ke dalam grup tu, yang mana grup ni adalah private dan dalam tu macam-macam saya kongsikan berkenaan dengan kebaikan kurma ni lah. Tapi antara yang saya nak fokuskan ialah tentang kolesterol, kurma dan kolesterol. Yang mana dalam satu perkongsian saya bila cakap tentang kolesterol ni, saya kongsikan kat sini, yang mana perkongsian saya kolesterol ni untuk maklumat tuan-puan, dia adalah bahan lemak yang merupakan bahan yang datang daripada daging lah, daging, ayam dan juga produk termusu. Dan juga kolesterol ni dia sebenarnya dia tak larut, dia tak larut dalam darah kecuali dia bergabung dengan protein khas, protein khas yang dipanggil lipoprotein. Dia akan bergabung, kolesterol ni barulah dia akan larut dalam darah. Dan juga kolesterol ni dia ada dua. Satu dipanggil kolesterol ketupatan rendah, dipanggil LDL, ataupun kolesterol ketupatan tinggi, HDL. Dan juga kedua-dua kolesterol ni dikategorikan lah, LDL ni kolesterol jahat dan manakala HDL ni sebagai kolesterol baik. Jadi apa ni berlakunya kata orang kalau bacaan kolesterol tinggi ni apabila kandungan kolesterol LDL tu lebih tinggi daripada kolesterol HDL. Okay, baik. Dan juga kenapa saya nak kaitkan dengan kurma ni, kerana apa? Kerana ada satu kajian di luar sana yang apa ni dia mengatakan bahawa kurma ni dia boleh menurunkan secara saintifik kolesterol LDL ni. Maknanya dengan cara dia mengikat, dia ada macam apa ni serat makanan yang ada terdapat dalam kurma ni, dia boleh mengikat kurma ni dan dia boleh menarik keluar kolesterol jahat ni keluar daripada sistem badan kita lah. Jadi dia akan menurunkan bacaan kolesterol dalam darah. Jadi insyaAllah kita akan selamat. Ini satu kajian ni. Kalau tuan-tuan nak tahu kajian dari mana, PM saya, DM saya akan bagikan link dia, ataupun join saja dalam grup tu. Ada saya kongsikan macam-macam kajian daripada di luar sana, khususnya di Amerika sana, berkenaan dengan apa ni kolesterol ni lah, ataupun khasiat kurma ni. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, tamatlah topik ketiga saya berkenaan dengan kurma ni dan kolesterol, dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang terakhir, iaitu merupakan pesanan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana berkenaan dengan COVID-19 ni, yang mana pesanan ni adalah sebagai peringatan kita bersama-sama bila bercakap pasal COVID-19 ni. Saya kongsikan apa ni satu kita panggil infografik daripada
Puan-puan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Uh, Perkongsian kita bersama-sama. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah, dan juga moga-moga kita mendapat pahala juga, insya-Allah, atas perkongsian ini. Jangan lupa sharekan, tagkan kepada kawan-kawan saya, ajak mereka join AR Tama punya page agar kita sesama mendapat ilmu, agar kita sesama menimba ilmu dan kita berkongsi ilmu, insya-Allah. Okey, baik, tuan-tuan sekalian, itu saja. Moga kita insya-Allah kita jumpa lagi besok pada waktu yang sama dengan perkongsian yang lain. Moga-moga dan juga moga-moga saya dapat kongsikan benda-benda yang menarik lagi besok untuk pengetahuan kita bersama-sama. Dan juga kepada yang baru saja mengikuti webinar ini, boleh ulang share dengan bila di-upload balik video ni dan boleh tengok daripada awal. Dan juga kepada tuan-tuan yang masih kekal bersama kami daripada awal hingga penghujung ni secara committed dan konsisten, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan juga jangan lupa share, ya, insya-Allah. Dan juga pesanan terakhir saya untuk kali ini berkenaan dengan COVID-19 ni ialah marilah, ya, kita bersama-sama menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan ahli keluarga kita, menjaga kesihatan orang di sekeliling kita dengan kita mematuhi perintah kawalan pergerakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, SOP-SOP yang ditetapkan. Jangan lupa amalkan, insya-Allah. Dan juga bagi tuan-tuan puan yang di luar sana ataupun yang masih bekerja di luar, masih lagi kena pergi office, bila balik tu jangan lupa, ya, bersihkan diri dan juga bersihkan diri sebelum kita beraktiviti bersama keluarga lah, ya. Okey, baik. Dan ingat, ya, SOP itu iaitu pakai double face mask, gunakan MySejahtera app dan seumpamanya agar kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ni seawal secepat yang mungkin, insya-Allah, agar kita boleh beraktiviti seperti biasa. Okey, baik tuan-tuan sekalian, teruskan usaha, kita berdoa, kita bertawakal, moga Allah membantu kita mengharungi, bersama-sama dalam cubaan ni, dugaan ni dan musibah ni. Dan juga jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okay, baik tuan-tuan puan, itu saja perkongsian saya pagi ini. Kita jumpa lagi pada waktu dan masanya besok, insya-Allah. Dan saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebab baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.